Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah Hakikat Titian Sirat. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta jangan lupa tulis komen tu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu ihsan atau ilmu ma'rifat, atau ilmu hakikat, atau ilmu martabat 7, atau ilmu sir. Untuk pengetahuan semua, ilmu hakikat ma'rifat adalah ilmu tahap tertinggi di dalam agama Islam. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Tajuk pada hari ini ialah Hakikat Titian Sirat. Dalam ilmu syariat, hakikat titian sirat memang betul-betul ada. Titian sirat di akhirat memang betul-betul ada. Dan wajib kita percayai bahawa adanya titian sirat pada hari kiamat nanti. Itu adalah penzohiran yang benar-benar akan berlaku pada akhirat nanti. Wajib kita percaya dan yakin. Tetapi dari segi ilmu hakikat, tuan-tuan perlu tahu bahawa ilmu hakikat adalah membicarakan hal di dalam diri kita. Bukannya hal yang di luar diri kita. Hal yang di luar diri kita ialah ilmu syariat. Hal yang di dalam diri kita ialah ilmu hakikat. Maka ilmu hakikat di dalam diri dan ilmu syariat di luar diri. Ilmu di luar diri iaitu ilmu syariat, wajib kita percaya bahawa titian sirat itu memang betul-betul ada di akhirat. Dan ilmu hakikat iaitu di dalam diri juga perlu tahu supaya kita boleh berjalan titian sirat di akhirat nanti dengan perjalanan yang selamat. Jika kita tidak tahu di dunia ini hakikat titian sirat di dalam diri kita, maka amatlah rugi pada hari akhirat nanti. Kemungkinan besar kita akan jatuh di dalam gaung neraka semasa menjalani titian sirat tersebut. Apakah hakikat titian sirat di dalam diri kita? Iaitu melalui ilmu hakikat. Titian sirat di dalam diri kita ialah i'tiqad. I'tiqad di dalam diri kita ataupun pegangan di dalam diri kita. Pegangan apa tuan-tuan? Pegangan adakah kamu hamba atau adakah kamu Tuhan? Itu pegangannya. Jika kamu tersilap langkah, kamu boleh terjatuh daripada titian sirat tersebut. Titian sirat tersebut dikatakan seperti rambut dibelah 1000. Ataupun ada pendapat kata rambut dibelah 7. Bila rambut dibelah 7, seurat rambut dibelah 7 memang tak nampaklah titian tersebut. Maka confirm kita akan jatuh daripada titian sirat dan jatuh ke dalam gaung neraka. Dan kita perlu tahu bahawa titian sirat yang sebenar ialah di dalam diri kita, iaitu pegangan kita, i'tiqad kita. Contoh, kalau kita mengaku kita adalah Tuhan, maka kita telah terjatuh daripada meniti titian sirat tersebut. Kerana hakikat perjalanan titian sirat itu ialah perjalanan amal kita. Perjalanan dalam kita beramal. Perjalanan dalam kita menuju Tuhan. Sebab itu dipanggil titian sirat itu rambut dibelah 7. Adakah nampak rambut dibelah 7 itu? Memang confirm tidak akan nampak. Jalannya pun tak akan nampak. Tapi kalau para wali Allah dapat pergi ke alam akhirat sana, iaitu dengan kasyaf maknawi, pergi ke alam akhirat sana semasa dia hidup, maka dia akan melihat titian sirat itu seperti jalan raya. Kerana apa? Dia orang beramal. Dia bukan orang yang tidak beramal. Sebab itu Tuhan tunjukkan padanya seperti jalan raya ataupun seperti highway. Sebab itu para wali kebanyakan dia tidak jumpa. Dia akan mengatakan bahawa titian sirat di akhirat tidak ada. Kerana apa? Kerana dia itu orang yang beramal, bukan orang yang tidak beramal. Kecuali orang yang tidak beramal, tiba-tiba dia mati, maka dia akan nampak titian sirat tersebut. Iaitu rambut seperti rambut dibelah
7. Maka memang tidak akan nampak titian sirat tersebut. Jadi perlu ketahui bahawa titian sirat memang betul-betul ada di akhirat. Untuk pergi ke syurga itu memang ada jalan, tuan-tuan. Kalau orang yang sudah pergi ke sana memang ada jalan titian sirat itu. Kalau tanya para wali-wali Allah, memang ada jalan. Tapi para wali Allah melihat jalan itu seperti highway. Jalan daripada pada mahsyar ke syurga itu seperti highway. Sebab apa? Sebab dia orang beramal, bukannya orang yang tidak beramal, bukannya orang yang syirik. Dia orang yang kenal Tuhan. Sebab itu Tuhan tunjuk jalannya seperti itu. Memang tak akan jumpa lah. Jadi kita kembali balik kepada titian siratul mustaqim di dalam diri kita. Okey. Adakah kita ini Tuhan? Jawapannya tidak. Kita ini hamba. Setinggi mana pun kita naik, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Kenapa begitu? Kerana roh kita itu bukanlah Tuhan. Kena faham? Roh kita itu adalah hamba. Roh itu adalah rohani. Tajalli sifat-sifat Allah. Bukannya diri roh itu adalah Allah, bukan. Itu adalah tajalli sifat-sifat Allah kepada roh tersebut. Roh itu dipanggil Muhammad. Okey, Muhammad itu adalah tempat menanggung rahsia-rahsia Allah. Apa yang dimaksud rahsia-rahsia Allah? Rahsia-rahsia Allah iaitu sifat-sifat Allah. Perkara yang orang tak boleh nak fikir. Sifat-sifat Allah semua disandarkan kepada roh. Kerana Tuhan itu ialah zat. Apabila zat, manusia kalau para wali Allah, mungkin dia akan nampak. Kalau para nabi, dia akan nampak zat Allah. Tapi kalau orang awam biasa, mana mungkin dia akan nampak zat Allah itu. Kerana amalnya tidak cukup. Amalnya tidak ada. Jadi, Tuhan nak suruh kita kenal dia sangat. Dia sandarkan sifatnya kepada roh kita, iaitu Muhammad. Segala rahsia-rahsianya kepada Muhammad. Maksudnya, Tuhan mewakilkan roh itu sebagai Tuhan di dalam diri kita. Saya minta maaf saya cakap begitu. Tuhan mewakilkan roh tersebut sebagai Tuhan di dalam diri kita. Tapi adakah roh itu Tuhan? Tidak. Kena faham, roh itu bukan Tuhan. Roh itu tempat sandaran, tempat mewakilkan sahaja. Kerana kita yang mengawal dalam diri kita. Kita sendiri yang mengawal dalam diri kita. Itu perbincangan yang sangat luas. Adakah kita Tuhan? Tidak. Tuhan hanya mewakilkan dirinya melalui Muhammad. Itulah dipanggil menanggung rahsia-rahsia Allah itu. Sinilah orang silap. Orang ingat roh itu Allah. Silap. Itu silap, tuan-tuan. Itu tidak. Bukan roh itu Allah. Kena faham. Sandaran perwakilan dirinya. Sandaran perwakilan dirinya untuk mengawal di dalam diri kita. Maknanya dalam diri kita ini ada alam semesta. Jadi yang kawalnya adalah diri kita juga. Maka diri kita itu adalah wakil bagi Tuhan di dalam diri kita. Tapi adakah kita Tuhan? Tidak. Kalau kita kata Tuhan zindik, maka kafir zindik. Sini silap faham. Orang silap faham, tuan-tuan. Orang kata roh itu Tuhan kerana diri kita adalah wakil Tuhan di dalam diri kita. Dikata Tuhan dah. Bukan Tuhan lagi. Itu adalah makhluk, hamba, tempat sandaran, tempat penzohiran. Adakah Tuhan turun daripada zatnya turun kepada roh? Tidak. Tuhan cipta roh tersebut, tempat Tuhan sandar segala sifat-sifatnya. Tuhan sandar segala rahsia-rahsianya. Tuhan sandar sifat mewakili, menjaga alam di dalam diri kita. Adakah roh itu Tuhan? Tidak. Roh itu hamba. Roh itu makhluk. Roh itu adalah roh. Roh itu adalah rohani. Kena faham. Hanya mewakili kuasanya sahaja. Mewakili kuasanya sahaja. Tapi bukan roh itu Tuhan. Kena faham? Kalau kita kata roh itu Tuhan, maka kafir zindik. Di sini ramai orang yang tersilap langkah. Maka kalau kita tersilap langkah, tergelincirlah kita daripada titian siratul mustaqim.
Apabila tergelincir, masuk neraka. Walaupun kamu orang beramal yang sudah kenal diri, tapi pegangan kamu silap, neraka juga kamu. Kena faham. Titian siratal mustaqim itu. Maka perlu tahu bahawa pegangan yang betul ialah setinggi mana pun kita beramal, setinggi mana pun kita mengenal diri, hamba tetaplah hamba dan Tuhan tetaplah Tuhan. Kita perlu pegang di situ. Kerana Tuhan hanya mewakilkan sahaja kepada roh, kepada Muhammad itu bahawa kamu adalah wakil Tuhan di dalam diri kamu. Tapi kamu bukan Tuhan. Kamu bukanlah Tuhan, tapi kamu hanya wakil, kamu pinjam saja. Kamu sebagai kedutaan aku. Kalau kita tengok pada hari ini, kalau di luar negara, kalau nak pergi, contoh Perdana Menteri ataupun Raja tak mau pergi ke luar negara, maka dia hantar kedutaannya. Ada kedutaannya. Kita ibarat macam itulah. Kedutaan. Adakah kedutaan itu Raja? Adakah kedutaan itu Perdana Menteri? Tidak. Tapi mewakili Perdana Menteri. Begitulah juga roh. Begitulah juga Muhammad di dalam diri kita. Mewakili sifat-sifat Allah. Mewakili kuasa Tuhan untuk menjaga alam di dalam diri kita. Maka kalau tersilap faham, boleh jatuh kafir. Boleh jatuh sesat. Kena faham betul-betul. Di sinilah pegangan siratul mustaqim. Titian siratul mustaqim. Silap jalan, kalau tersilap jalan, jatuh tergelincir dari titian siratul mustaqim. Berhati-hatilah semua. Masa hidup inilah nak mengubah apa yang kita pegang. Apabila dah mati, tiada gunanya. Apabila kamu dah tergelincir daripada azab api neraka tersebut, tergelincir daripada siratul mustaqim masuk ke dalam neraka, kamu nak hidup semula pun Tuhan tak akan bagi. Kalau kamu nak jadi Tuhan, buatlah bumi langit sendiri. Tuhan itu tidak makan. Kamu yang makan. Di situlah sifat hamba. Kamu nak makan tu, tu dia kehendak kamu tu. Itulah sifat hamba. Perbezaan hamba dengan Tuhan. Kamu nak tidur, sedangkan Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak makan. Itulah sifat hamba. Sebab itu kamu perlu jadi hamba. Kamu hendak berkahwin. Sedangkan Tuhan itu tidak berkahwin. Maka itulah sifat Tuhan. Kamu hendak kepada duit. Hendak kepada kekayaan. Itulah sifat hamba. Kalau tak ada duit, merana hidup. Itulah sifat hamba. Sedangkan Tuhan tidak begitu. Tuhan memang sudah pun kaya. Kamu miskin. Di situlah sifat hamba kamu. Walaupun kamu kaya, tetap kamu sifat hamba. Kerana siapa yang buat kamu kaya? Kamu bukan bermula terus kaya. Okey, apa lagi sifat hamba ni? Banyak lagi sifat-sifat hamba, tuan-tuan. Kamu ada perasaan cinta kepada makhluk. Sayang kepada anak. Sedangkan Tuhan tidak mempunyai anak. Tuhan tidak mempunyai sifat cinta kepada sesama makhluk. Cuma Tuhan mencintai hambanya. Hambanya yang bertakwa, maka Tuhan mencintai. Hamba yang sampai kepadanya, maka Tuhan mencintainya. Tapi adakah Tuhan itu seperti manusia? Tidak. Kena faham betul-betul. Tuhan tidak menyerupai dengan makhluk. Kalau kata Tuhan itu roh, menyerupai dengan makhluk, kerana roh itu sama dengan muka kita. Ia adalah perwakilan sahaja. Kena faham. Roh tetap roh, hamba tetap hamba. Tuhan Allah itu tetaplah Allah. Kena faham. Roh tetap roh, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan Allah itulah tetap Allah. Cuma Allah meletakkan sandaran sifat Muhammad itu kepada diri Muhammad itu tempat menanggung segala rahsia-rahsianya. Menanggung segala penjagaannya. Orang kata sebagai khalifah di muka bumi, kau buat semua. Kau adalah sifat aku. Maknanya kita ni ada sifatnya. Kita ini adalah sifatnya. Kita yang menjaga bumi ini.
Sebab itu kita nak nampak Allah yang menjaga. Hakikatnya Allah yang menjaga. Kerana dia yang memberi kamu dia yang memberi kamu rezeki. Dia yang memberi kamu berak keluar daripada tai itu. Dia yang memberi tenaga kepada kamu. Dia memberi kudrat kepada kamu. Dia memberi kamu melihat. Dia memberi kamu mendengar. Dia memberi kamu bercakap. Dia memberi kamu berkehendak. Dia memberi kamu berfikir. Hakikatnya Tuhan menjaga. Bukan kamu. Kamu hanya sifatnya. Gerak-gerinya. Hakikatnya. Kena faham di situ. Jadi kena faham bahawa kita ini adalah roh. Okey, mempunyai roh. Apabila mempunyai roh, roh sama dengan wajahnya dengan kita. Tetapi Tuhan tidak menyerupai dengan makhluk. Apabila tidak menyerupai dengan makhluk, dan Tuhan juga tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berjimat. Kena faham. Tuhan juga tidak berkahwin, tidak mempunyai anak. Kena faham di situ. Jadi kena faham bahawa iktikad kita bahawa setinggi mana pun kita mengaji, setinggi mana pun kita beramal, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tidak boleh kita mengatakan akulah Tuhan. Sedangkan orang itu belum lagi fana, kecuali orang itu telah fana kepada Allah. Fana'ul fana ataupun wahdatul wujud. Fana'ul fana ni apa? Dia telah duduk di alam lahut. Apabila duduk di alam lahut, dia melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala dan dia terfana dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala yang teramat jamal, yang amat cantik, sehingga dia berasa sedap, sehingga dia tidak lagi ingat akan dunia ini dan dia tidak akan lagi ingat bahawa dia sedang telanjang. Jika kamu tidak boleh telanjang di depan orang ramai, jangan kamu mengaku-ngaku duduk di situ. Sebab itu kita tidak boleh duduk di wahdatul wujud, tempat fana'ul fana'. Itu tempat takhta Allah. Bukan takhta kita. Ibarat kamu berjumpa dengan cinta kamu. Kamu berjumpa dengan Allah itu amatlah sedap. Terlalu sedap. Sehingga orang itu terkeluar air maninya. Kerana terlalu sedap duduk dalam zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah dia akan terlatah. Orang panggil syattah. Syattah. Akulah Allah. Akulah Allah. Akulah Allah. Dia akan bercakap begitu. Allah ada dalam poketku, seperti Al-Halaj mengatakan Allah ada dalam poketnya sehingga dia dipancung kepala. Seperti Waliullah Syekh Siti Jenar mengatakan akulah Allah. Kerana dia duduk di sini, fana'ul fana', iaitu fana' semata-mata fana'. Itu kalau sampai di situ, sampai tempat alam lahut, iaitu duduk dalam zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak boleh duduk di situ. Kita kena turun balik kepada diri jasad kita. Supaya kita boleh berbicara dengan masyarakat. Boleh bergaul dengan masyarakat. Kalau tidak, orang anggap kamu gila. Kerana kamu telanjang di situ. Kamu tak ingat lah. Kamu tak nampak alam ini. Alam ini seperti samar-samar bagi kamu. Kamu nampak zat Allah semata-mata. Biar kita fana'ul baqa', iaitu fana' di bawah. Bukan fana' di atas. Bila kita fana' di atas, nampak macam orang gila. Kamu tidak boleh berbicara hal-hal dunia. Nanti kamu marah nanti. Biar betul kamu telatah syattah itu. Kalau kamu sampai fana'ul fana' ataupun wahdatul wujud, itu tak apa. Dimaaf pada syarak. Kerana kamu sudah mengenal Allah. Kamu terlalu lazat dengan Allah. Sehingga kamu terkeluar air maninya. Tetapi pada hari ini ramai yang meniru. Itu masalahnya. Apabila kamu meniru, maka kafir. Ramai yang tengah meniru sekarang. Duduk wahdatul wujud. Meniru. Apabila kamu meniru, maka hukumnya kafir zindik. Kerana kamu tidak merasai lazatnya zat Allah tersebut. Kamu hanya duduk di atas nafsumu sendiri. Maka kamu telah tertipu oleh nafsumu sendiri. Maka kafir zindiklah kamu. Nak tiru wahdatul wujud, tapi kamu telah terjunam di dalam gaung neraka. Akibatnya tergelincir daripada titian siratul mustaqim itu. Jadi saya berharap tuan-tuan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat dan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati dalam berjalan titian siratul mustaqim di dalam diri kita. Kerana jika kamu hendak selamat titian siratul mustaqim di akhirat, kamu perlu tahu titian siratul mustaqim di dalam diri kamu. Jika kamu tahu titian siratul mustaqim, tempat pegangan kamu di mana, barulah kamu selamat di akhirat. Nak ukur di akhirat, ukur sekarang. Jangan ukur bila dah mati baru kamu ukur. Tak boleh. Kamu ukur diri kamu sekarang. Begitulah caranya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beramal, selamat tahajud, selamat berzikir, selamat solat sunat, selamat beramal. Wallahu akbar.